الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكرم، وخصوصا إلى حضرة شعبنا ومرشدنا شجاع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur, puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat limpah kurnia kasih Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kehidupan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiap amal kebajikan itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan diberi ganjaran pahala kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita tengok pada sambungan muka surat (87), iaitulah masih lagi adab mengerjakan solat. Adab ini amat penting sebagai hamba Allah Ta'ala yang mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai akhlak yang baik. Itu ialah perkara yang baik, perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apatah lagi berkaitan dengan sembahyang ini ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadat sembahyang hak kita buat ni, ibadat boleh kita, bukan boleh kat orang. Pahala boleh kita. Tetapi sembahyang ni juga dikatakan hubungan kita dengan Allah. Kita kena sentiasa duduk dengan Allah Subhanahu wa taala walau apa jua sekalipun. Jangan sesekali kita lari dengan Allah Ta'ala. Lari lagu mana? Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh, iaitulah menjauhkan diri dengan Allah Ta'ala. Maka apabila jauh dari Allah Ta'ala, maka begitulah bila berleluasanya maksiat di atas muka bumi Allah Ta'ala, maka berlakulah Allah Ta'ala kata zaharul fasadu fil barri wal bahr, apabila terzahirlah kefasikan, zahirlah fasik di daratan, di darat banyak orang buat maksiat pada Allah Ta'ala,
Tak ada orang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Rumah-rumah Allah Ta'ala kosong begitu saja. Dan lagi pula menjadi pasir di lautan. Puas buat maksiat atas darat, buat laut pula. Dia lautan pun terzahir juga patah-patah. Maka itulah Allah Ta'ala kata, apabila zahirnya kefasikan bumi dan laut, maka zaharul fasadu fil barri wal bahr. Maka Allah Ta'ala akan kata, nantilah bencana daripada Allah Ta'ala. Maka adab kita sebagai hamba Allah Ta'ala, perlulah kita kena jaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi dengan raja sendiri pun kita jaga adab. Kalau orang pergi istana, orang bila dia ada jemputan istana, sebulan nak pergi istana, prepare dah, nak pakai benda, nak buat lagu mana, habis terkapung tanya, dah kita ada jemputan raja minggu lepas siapa kau biasa dah nak pakai gua ni, dah nak sabar nak pakai ni, habis tanya orang. Kenapa? Kerana nak jumpanya orang besar. Apa telah tu janji dunia, apa telah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan apa adab yang perlu kita guna buat. Lalu kata musannif rahimahullahu ta'ala, apabila hatimu masih tidak mahu hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini adalah daripada sebab kurangnya makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Dia kata apabila kita duduk renung pada hati kita, yang mana bila kita semayang Allahu Akbar, hati ni hak dalam ni masih tak hadir, tak hadir dia, masih lagi tidak khusyuk, masih lagi lupa dengan Allah Ta'ala. Nak semayang Allahu Akbar, kata musannif, tubuh badan duduk atas tikus sejadah, dada menghadap kiblat, tetapi hati melacung gitah ke mana. Melacung habis. Orang sekat di banjir tak boleh pergi, tapi hati boleh pergi pas daripada sana. Boleh pergi belakang jauh, tempat ada rajin pergi boleh pergi, padahal tengok dalam cerita TV je. Panggil tempat tu mana New Zealand misalnya, tapi hati boleh pergi duduk depan tu loh. Bayang dah boleh tu tengok malam lembu dah. Mana nak ayat hati sana tu, mana dalam ibadah semayang masih lagi tidak hadir dan anggotamu tidak tenang. Mana anggota tak tenang? Mana semayang ni macam-macam, duk garu situlah. Panggil duk gitulah, panggil jalan gerak-gerik sekali, dak tetap. Kalau orang duduk dalam ketua askar pun dah orang jadi tentera, gerak sikit tengok bas gajah. Orang jadi nak jadi polis, kalau gerak sikit bila jumpa depan ketua, kerah sungguh senyap, dah boleh bunyi, dah boleh gerak langsung, lagi mana tak ada terima arahan. Begitulah dengan Allah Ta'ala. Kalau masih dalam anggota mana, gerak yang tak benar lah. Dalam semayang dia ada gerak, dia ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Bukan kata gerak tak boleh gerak langsung. Dia kata dah nak semayang kau tak boleh gerak langsung, yang ni gerak tak boleh. Ada gerak yang menyebabkan makruh dalam semayang saat itu. Maka sebab apa yang boleh gerak lagi anggota, huyung hayang sekali, dak mata tengok pakatah, duk bilang pula cicak ni kalau ada lestik sedap ni, hati pula. Tengok semayang Allahu Akbar, tengok orang belakang pakai baju bola, dah molek malam ni Malaysia lawak kalah dah 4-1 depan ingat belakang pada hati. Mana anggota tu tak tetap, tengok habis rata reti. Salam. Maka dia kata apabila kamu lagi hatimu tak hadir, ingat benda lain, tak ingat bahawa diri itu sedang sembahyang, tak ingat bahawa diri sana itu sedang solat, telah duk jemu dengan Allah Ta'ala, duk temu, duk berada di hadapan Allah Ta'ala misalnya, maka dia kata tentulah
adalah daripada sebab kekurangan makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Mana? Kerana kurang makrifat, kurang kenal Allah Ta'ala. Macam orang kenal seseorang, lagu mana seseorang tu bila kenal raja, dia kata jangan main. Orang kenal agung ni lagu mana? Kenal agung ni tak boleh pergi depan dia buat aku hajar pada hajar lah. Padahal tak ketemu lagi. Mana kata agung baru nak mari, siap jangan takut dah. Mana kena jaga belaka, adab rodong kena jaga belaka sebab raja nak mari ni. Sebab apa? Kenalnya raja tu lagu mana. Cuba kalau dia orang dah kenal, orang dah kenal pun raja, kita orang panggil, kita tanya orang lain, raja tempat kita ni sekian orang dah kenal, dia lebih kurang ya. Awak tak tahu gitu ya. Tapi orang kenal, dia memang ya hormat sungguh. Begitulah kalau orang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, makrifat mana? Kenal ni kenal hati, kenal. Tak dalam kalbu tu kenal Allah Taala. Tak merasakan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ni payah ni. Nak ui rasa hadir Allah Taala, nak ui rasa akan kebesaran Allah Taala. Buat ibadat tu boleh, tapi nak rasa berasa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita, tu payah. Sebab tu dalam ilmu tahu ya ajar tu nak didik hati supaya mari rasa makrifat betul kenal Allah Ta'ala. Kenal mana? Iaitulah kalau dapat usuluddin, kenal segala sifat Tuhan, bagaimana keadaan Tuhan. Macam orang panggil orang tahu hatu lah. Hati orang kata gini Tuhan tak aja nampak pun, tapi nak ayat takut lah, takut sungguh. Kalau orang jenis nakut lah, takut sungguh. Kalau duduk lalu tepi kubur kok, pakai dak lalu dah kaduk situ. Tapi kalau itulah orang yang kenal Allah Ta'ala, maka lebih lagi. Maka kekurangan makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Cuba engkau bayangkan jika ada orang yang soleh. Cuba bayang orang hak kita semayang ni, tepi ada orang-orang soleh, apa panggil tok guru misalnya. Tok guru besar. Kita semayang tepi tok guru hebat orang alim sungguh. Lalu dia kata, bayangkan jika ada orang soleh dari keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hati pun menjadi khusyuk kepadanya. Macam kita baca Quran, kita baca Quran, baca seorang betul semua. Kita orang kata kalau baca Quran betul semua kita. Tak salah sikit. Cik baca depan tu. Mai tegur sekali, tegur dua kali, tegur berasa kena baca betul orang kata memang tupu sungguh dah boleh main dah, main nak tengok tak lain tupu ke ngaji tu, takut salah baca. Nak pula tu guru hak jenis bekeng ada. Ingat duk ngaji dulu, tok guru bekeng ni, tok guru duk ujung tu kita kataklah terdengung kejut kita. Nak ayatnya mana takutnya baca salah depan tu gitu. Begitulah dia kata, maka tentulah dia akan khusyuk mengaji sungguh. Dah ingat tak lain dah, takut bimbang ni. Begitulah dia kata seperti mana orang soleh ni bandingannya. Dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya orang soleh. Oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan kepadanya. Kalau berasa kerah juga hati ni, berasa panggil semayang Allahu Akbar, dah ingat juga Tuhan. Kerana semayang yang Allah Ta'ala nak terima, banyak mana kita khusyuk dengan Allah Ta'ala. Banyak mana. Kalau khusyuk sikit tu, maka sebab itulah kita kena membersihkan hati. Hak ni penting. Adapun membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah, hak ni wajib fardu ain. Bukan kata harus, tak apa ya, sifat ni pun wajib. Mana kata kalau dak bersih, kalau lok we ada dalam diri,
jadi berdosa. Bukan setakat berdosa, bahkan segala amal kebajikan seseorang tu balik paruh sekali tak diterima oleh Allah Ta'ala. Pernah ni pernah kita duk bangun tengah malam mayang tahajud, kita duk buat ibadat mari surau, nak kita semayang, kita sedekah kat orang, kita baca Quran, dah Allah Ta'ala duk terima sikit abuk berat. Nak sebab ni dia tu bahawasanya membersihkan hati itu wajib. Lalu segala perkara yang nak menyampaikan bersih hati itu pun jadi wajib. Macam ambil air semayang, kita nak semayang ni wajib. Ambil air semayang wajib. Lalu syarat nak ambil air semayang dia kena ada air, maka air tu pun jadi wajib juga kita kena cari. Kalau sekian dalam tempat tu ada, kita rasa situ je tu ada air, kalau gali, maka gali pun jadi wajib juga. Mana sebab kita suka kalau gali depan tu air ada maka gali pun jadi wajib juga. Sebab apa? Bukan wajib sebab gali, wajib sebab kita nak semayang, nak semayang. Mana nak ambil air semayang kena ada air. Tu jadi wajib. Apa yang berekir-ekir jadi wajib lagi. Begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni sebab apa ia jadi wajib? Sebab kita nak ibadat, kita nak semayang, kita nak puasa, kita nak zakat, kita nak kerja haji. Tu semayang wajib, puasa wajib, bayar zakat wajib, nak kerja haji wajib orang ada kemampuan. Maka nak puasa lagu mana, nak semayang lagu mana, nak zakat lagu mana, tak dapat tidak dengan belajar. Maka oleh kerana semayang tu wajib, nak mengesahkan semayang tu, maka wajib kena mengesahkan semayang, tak dapat tidak dengan belajar, maka diri menuntut ilmu jadi wajib juga. Nak belajar pun jadi wajib juga. Kalau tak belajar, buat dengan hal keadaan tak belajar, haram dosa. Bahkan orang semayang tak, tapi seolah-olah dia tak semayang. Sebab tiap-tiap perkara seseorang apabila buat dalam semayang perkara yang membatalkan semayang, maka tak ada guna faedah. Jangan jadi bila orang kata tak ada faedah, buat benda aku semayang, ni kau teruk lagi. Sedangkan kena betul lah. Dan katanya sebab itulah apabila hati ni kerah, dok hadir juga, dok khusyuk juga dalam semayang. Mana kalau depan orang, Allah semayang sungguh, misalnya kalau orang depan, kalau ada orang depan, Allah malu kayak gini kalau dok semayang kata malah pun dok. Misalnya maka dia pun buat semayang. Misalnya buat sungguh, dok buat khusyuk, buat sungguh mana badan pun dok gerak langsung. Tapi buat ibadat gitu bahaya. Buat kerana manusia. Tapi buat manusia bahaya, tinggal kerana manusia pun bahaya juga. Kerana kata Syekh Fudail bin Iyad, barang siapa yang meninggalkan ibadat, mana li ajlin nas, kerana manusia, kayak gini semayang orang kata aku baik pun nak kayak gini, kalau aku semayang buat puasa sunat kayak gini, mana orang kata aku rajin, orang kata itu lebah belakang, orang kata aku rajin, kayak gini jadi riak pula aku semayang. Mari hati tu tinggal kerana manusia pun jadi riak juga. Mana wasi buat ibadat kena memperbaiki, apa tidak kena buat serta memperbaiki hati itu. Maka dia ajar kita lagu mana Musannif ajar ni, Abang Imam Ghazali ajar kita lagu mana nak wi hati ni wi lembut sikit kau. Masih bagi dok ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka menasihati dirimu. Mana inilah dikatakan muhasabah. Muhasabah diri, merenung dalam hati, pejam mata pandang hati kita, buka mata hati, dak buka telinga hati. Hati dia ada mata, hati dia ada telinga. Sebab apa orang boleh terima nasihat? Sebab telinga hatinya terbuka. Sebab orang ni sama je. Orang ni sama, dia pun ada hidung, ada mata, ada telinga belaka. Tapi orang ni bila terima nasihat, dia rasa mujur lah. Orang ni terima nasihat dia. Orang ni nasihat sama kok, dia kata benda kok macam dia baik sangat. Mana? Situ mana? Kalau orang rasa syukur, waktu dia buka mata hati dia.
Tak, hati-hati dia suka mari jetak dalam hati lah dah. Mana Allah banyaknya yang salah. Tapi kalau orang mata hati tak buka, banyak buat jawapan. Salah kat orang lah, warna duk jaga tepi kain orang lah. Orang nasihat. Nasihat benda betul. Nasihat sama seorang dah. Ingat, kita nak nasihat ke orang, kau boleh nasihat kepada individu. Kalau nasihat umum, tak apa, tak payah sebut nama orang. Kalau nasihat ramai-ramai, kalau nak nasihat cara umum, kita nasihat orang tu je, tapi jangan sebut nama. Kenapa? Boleh mendatangkan jatuh aib orang. Kalau kita berasa tak sedap nak mengadap depan diri, tu tak apa. Mana tu kata Imam Ghazali, kalau nasihat ni mana dia mentarbiah, membagi jadi molek seseorang itu. Jadi molek. Mana jadi molek ni tak jadi orang jasa malu lah. Bila kita sebut nama orang ni dulu mamak ni. Kita sebut nama dia depan orang ramai, dia pun rasa malu lah. Kata buat apa sebut nama kita ni. Tahu dah kita salah ni. Sebab tu lah mana tengok. Atau panggil tak nasihat, atau panggil natihah. Mana nak menjatuhkan orang. Kalau nasihat seorang sama seorang. Kalau nasihat cara umum lain. Kita nak sebut pakai umum gitu je. Hak rasa lah. Hak tak rasa ada benda tu. Kita ada itlak siapa-siapa, hak ni tak apa. Maka bila hati kita ni payah nak ingat Allah Taala, dikatakan kita renung tilik dalam hati kita, kita royak, kita cakap dengan hati, cakap dengan diri sendiri. Dia kata, wahai nafsuku, tidakkah engkau berasa malu kepada Allah Ta'ala? Cakap dalam hati, jangan cakap dalam mulut. Mana dia kata, tidakkah engkau berasa malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang menciptakanmu? Adakah mu tak malu ke dirimu, Tuhan yang menciptakanmu, Tuhan yang menjadikan kamu boleh hidup atas dunia ini, dan Tuhan yang memberi rezeki kepadamu, Tuhan yang mengatur hidupmu segala-galanya. Mu susah dia wis senang, mu sakit dia wis sembuh. Adakah mu tak malu dengan Allah Ta'ala? Cakap dengan diri sendiri. Maka dia kata, betapa engkau boleh malu di hadapan manusia lah lemah. Dengan manusia mu boleh malu, boleh ada. Sedangkan manusia itu lemah, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhan juga. Dia pun Tuhan yang menjadikan juga. Manusia mana walaupun dia hebat tara mana, lebih tara mana pun, alim tara mana pun, dia tetap hamba Allah Ta'ala. Apa pada dengan makhluk ni mu boleh malu, yang mana sama-sama martabat denganmu je. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk, dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Dia kata sedangkan dia ni tak ada milik benda-benda pun. Mana dia tak ada memberi mudarat, manusia tak ada boleh memberi mudarat pada kita. Dan manusia tidak boleh memberi manfaat. Panggil sifat manusia ni, dia tak boleh memberi mudarat. Kalau kita buat amal pada nak buat kerana dia nak beri mudarat, dia nak hukum kita, tak boleh. Ada pun nampak guna seksa tu asbab sahaja. Orang panggil tabiat dia, seperti pisau, jenis tabiat dia. Mana tabiat dia tajam, memutuskan, tapi yang memberi bekah Allah Ta'ala. Kalau tidak dengan izin Allah Ta'ala, tak berlaku benda tu. Kerana pisau tak lazim boleh memberi bekah. Cuma tabiat dia jenis pesang dia dah, jenis panggil memutuskan. Api tabiat dia jenis pesang bakar. Air tabiat dia jenis pesang hanyut. Tabiat jenis pesang dia, perangai dia gitu dah Allah Ta'ala jadi. Tetapi segala perkara makhluk ni tidak memberi mudarat apa-apa. Itu tabiat asbab adat saja. Mana dalil makhluk ni tak memberi mudarat?
seperti mana berlaku pada Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Raja Namrud tengok siapa dia kata berhala ni, dia kata celaka sungguh. Maka kaum dia kata tak ada orang lain dah tuanku, seorang je hak netang tuanku. Siapa dia? Ibrahim. Ibrahim je hak netang ni, orang lain tak ada. Maka panggil Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kata-kata belaka, yang ambil kapok ni, dia sakut hak tokoh hak besar sekali. Nak hak besar sekali. Maka Nabi Ibrahim dia bertanya, siapa dia kata mu kata ke Ibrahim berhala ni? Nabi Ibrahim kata, tengok kapok duk man ni. Kapok duk man ni. Marah lalu. Raja baik tahu dah benda berhala bukan boleh gerok. Tak. Tapi tak bertuhan. Lalu bila marah kau, Raja Namrud mana suruh kayak tentunya ripung kayu api. Kayu api bakar, mana dikatakan terlebih besar daripada bukit Uhud. Tak, unggung api tu. Maka dicampurkan akan Ibrahim dalam tu. Bila campur ikut adat lagu mana? Api menghanguskan hancur Nabi Ibrahim. Tetapi Allah Ta'ala kata, ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan sejuklah olehmu dan selamatlah Nabi Ibrahim. Maka serta-merta bila Nabi Ibrahim tercampur dalam api itu jadi sejuk serta-merta. Kita mikir sudah nak jadi sejuk benda api banyak ni. Tu panggil adat. Adat kalau kata api bakar, mana rumah apa duk, mana rumah dia panggil naik terapung atas air, tak ada masalah. Adat saja, tak mustahil pada adat. Tapi di sisi akal, di sisi Allah Ta'ala kuasa, tak masalah. Kerana makhluk tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Tidak boleh memberi manfaat apa-apa kalau semua tu kalau tidak dengan izin Allah Ta'ala. Tengok orang aksiden pegung belanggar pada adat hancur kepala. Nampak molek ada tu bilik itu. Kepala pening-pening gitu je. Tengok kereta ni memang hancur dah ni. Tuang ni mati dah, memang lenyek dah, pecah kepala dah. Tapi molek ada bang mana? Nak ayat tu izin Allah Ta'ala. Tidak memberi mudarat dan tidak memanfaat. Begitulah dia kata, makhluk ini, manusia ini tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepadamu. Dia tidak mudarat. Bila kamu buat ibadat kerana dia, mu kena seksa dah. Dia tak boleh nak seksa mu. Kalau sekiranya kamu dah buat ibadat pada Allah Ta'ala, dia nak seksa, dia tak boleh nak seksa. Dia tak boleh nak seksa mu saja-saja. Ataupun kalau sekiranya kamu buat ibadat depan dia, dia boleh beri pahala. Tak, dia tak beri pahala. Tapi apa dia yang memberi? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi mudarat, Allah Ta'ala yang beri seksa. Lalu katanya lagi, memberi apa-apa mudarat dan kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Dia kata Allah Ta'ala juga, mana dia tahu segala rahsia-rahsiamu, mana hak duk dalam perut kita, hak duk dalam hati kita, Tuhan tahu belaka. Orang ni buat ibadat sebab apa, nak buat kebaikan sebab apa? Sebab manusia. Kerana benda hak dalam hati ni tak ada orang boleh tahu. Hatta malaikat, hatta syaitan, hatta jin tak tahu benda hak duk dalam hati kita. Malaikat Allah Ta'ala juga hak tahu hak dalam hati. Mana hak kita duk cakap dalam hati kita duk guna, Tuhan saja tahu. Orang lain tak tahu. Sebab tu kalau kita bermunajat, minta taubat kepada Allah Ta'ala sepenuh-penuhnya dengan hatinya, tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala,
apa panggil menyesal dengan sungguh-sungguhnya, dengan hati yang turuh, dengan hati yang sepenuh-penuhnya menyesal. Hati Allah teriak semua dalam hati ni, sebut kalimah Allah dalam hati ni, buat apalah dosaku ya Allah, maka mana hak dalam hati dak cakap Allah Taala tahu. Kerana segala rahsia-rahsiamu Tuhan tahu belaka, manusia tak tahu. Dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesaran Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala dia kata lebih hina pada pandanganmu? Merasa Tuhan hina ke guana daripada salah seorang hamba-Mu ni? Nak dibandingkan orang soleh dengan Allah Ta'ala hina ke guana, ataupun orang soleh ni lebih baik? Dia kata, mana cakap dengan hati gitu. Maka tak patutlah Allah Ta'ala lebih hina. Kerana Allah Ta'ala lah menjadikan kita, Allah Ta'ala lah yang mengizinkan kita bernyawa di atas muka dunia ni. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita senang, Allah Ta'ala lah menjadikan kita sihat. Tengok bulan ni musibah, berlaku ujian, Allah Ta'ala letak. Siapa dia nak? Bila jadi gini, tak ada orang kuasa nak menahan. Marilah lecong air tara mana pun, nak dengar keadaan sudah duk kata mana, bersiap sedialah orang kat belah ni, hujan banjir berok, tiba-tiba berok kat noh hari. Bila dah mari, tak ada orang boleh tahan. Dan Allah Ta'ala kata nak jadi. Mana tu menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala buat mari satu musibah sekali mata je, hilang dengan begitu saja. Mana? Adakah tak berasa malu dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bagilah segala-galanya. Maka apakah dia kata Allah Ta'ala lebih hina pada pandanganmu pada salah seorang hamba-Nya? Maka katanya, alangkah besarnya kezalimanmu. Kalau sekiranya kamu memandang dirimu ni Allah lebih hina lagi, mana kalau buat ibadat kerana manusia lagi, kita baca Quran kerana manusia lagi, sebab dia lah suruh. Tapi kalau perekat mula-mula ni, biasalah budak-budak. Budak-budak kalau nak suruh dia ikhlas, payahlah kita kena ajar dulu, kena suruh paksa dulu. Lepas paksa tu lah baru kita royak kabur. Tetapi kita ni Allah Ta'ala bagi akal yang sempurna dah, perlu memikirlah. Tak kira lah orang hak mengajar ke, orang hak mendengar tu belaka. Maka dia kata bahawasanya kalau kamu menyangka Allah Ta'ala lebih hina daripada seseorang, maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatan jahilmu. Allah, jahilnya orang hak lagu ni. Tak buat satu perkara kerana manusia, bukan buat kerana Allah Ta'ala. Tak buat satu kala kerana nak habuang dunia misalnya, bukan kerana Allah Ta'ala. Amat binas sekali lah. Tak kerana jahilnya orang ni. Jahil apa? Orang panggil jahil ni tidak ketahui, tidak betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh buat ibadat sebab Tuhan izin lah. Tak tengok ramai mana Allah Ta'ala ada izin. Walaupun surah depan rumah pun, kalau orang panggil sejik depan rumah pun, tak ada orang ngajar pun, Allah Ta'ala ada izin. Allah Ta'ala tak mau bagi. Walaupun Allah Ta'ala tak mau bagi, tak usah kacang, tak rakyat tak mana pun. Tapi Alhamdulillah kita boleh dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi membuka pintu hati kita. Mana? Untuk berada di majlis ilmu, untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tutup mata hati, biar walaupun putus sekalipun tak dengar lah. Maka sebesar jahil lah kalau sekiranya Allah Ta'ala lebih hina pada pandanganmu. Dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Alangkah besarnya kamu bermusuh dengan dirimu sendiri. Mana diri kita? Kerana asal diri kita ni bukan jasad. Jasad ni orang panggil mana khaka je, body. Kalau kereta kau, body dua. Hak nak kereta dia, nak di enjin. Kalau enjin gagah,
Tak, tak ada boleh jalan. Nah, tapi kalau body ni mana hak lu orang sahaja apa kata ni. Lalu nak we mudahkan berjalan, nak we mana nak beramal di atas dunia, Allah Taala jadikan jasad. Nah, kalau enjin saja nak jadi nak jalan guna benda, tak ada faedah ke? Tak we enjin saja dah, body tak ada. Payah ke? Dia nak beramal di atas muka dunia ni. Batulah kata bahawasanya permusuhanmu dengan dirimu, dengan nafsumu, tak dengan rohmu. Mana musuh kita sendiri, kita musuh dengan diri kita sendiri. Kerana bahawasanya diri kita, roh kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada alam dulu. Sebelum alam, masa alam arwah, alam mula-mula kita sebelum Allah Taala bangkitkan di atas dunia. Alastu bi rabbikum, Tuhan kata aku Tuhan kamu. Qalu bala syahidina, ya mu ni Tuhanku dah, bukan orang lain dah. Mana aku nak turut belaka. Janji. Maka Allah Taala nak tutup janji kita. Mana di atas dunia ni. Betul tak janji dulu, mengaku sungguh aku Tuhan ni. Maka itulah dia kata besarnya musuhan terhadap dirimu sendiri. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Tak rawat hati. Hati perlu dirawat, roh perlu dirawat. Sebab tu makanan manusia dia ada dua. Pertamanya makanan hak kita makan hari. Makan nasi lemak, makan chicken chop, tak makan nasi capati, makan nasi arak, makan kambing golek. Tu makanan jasmani hak lu orang ni. Tapi walaupun makan lapar banyak, makan hak dak kena cara, bahagau kecil manis. Tu. Dan yang kedua makanan iaitulah rohani. Makanan hak dalam hati ni. Roh kita perlu makanan juga. Mana makanannya? Iaitulah dengan amalan-amalan, dengan zikir-zikir. Sebab tu nak rawat hati mana dengan amalan ni, dengan zikir kena banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah Allah Taala akan capat nur cahaya. Bila orang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat kena gurulah. Kita buat saja-saja kita malam syaikhahu, tak malam syaikhahu, barang siapa yang man talaba ilmi syaikhah, barang siapa yang belajar tidak ada guru, belajar seorang. Lepas tu fa syaitanu syaikhah, syaikhalah, maka syaitanlah guru bagi dia. Dia belajar tak ada guru, belajar seorang, baca seorang. Buat gini baca lah. Lama-lama jadi faham diri sendiri. Bila faham diri sendiri, tubik lalu dah. Ilmu ni sesak rupanya. Tak ada guru. Terkadang tapi tu ilmu tasawuf ni dia perlu ada guru, orang panggil ahli dia. Kita hanya ahli benda lain, bukan hak ahli dia sudah. Habis parak ruh. Ni bab sesak sungguh. Dia kata berapa dia bukan ahli dia tidak malah merasa. Kerana imam-imam, apa panggil ulama-ulama tasawuf, dia mengarang kitab mengikut pengalaman, tak perjalanan roh dia, perjalanan rohaninya dengan guru dia. Sebab tu kena ada guru dalam nak menempuh jalan akhirat, jalan nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Mana bersih hati ni lah. Dan lagi pula dan sebenar engkau tidak membetuli apa yang sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Ada pun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kafarah bagi menyempurnakannya. Dia kata ada pun sembahyang yang dikerjakan dengan keadaan lalai. Lala ni benda, lala ni lupa, apa panggil bahan lara. Tak, apa panggil sembahyang tapi hati ingat tak lain. Tak.
Hati kita ni ingat lain. Dok tupu pada tempat sejadah tu, dok tupu kata kita ni semayang, dok teringat kata semayang. Setudah Allahu akbar sampai rakaat yang pertama, rakaat baca dak lagi Fatihah ni. Nak padahal baca dah. Nak jadi lupa habis. Sebab dia ingat atas benda lain. Maka sebab tu dia kata tidak dapat tidak dengan keadaan itulah mana semayang yang kita banyak lalai dan lupa itu, maka sebenarnya semayang itu sendiri masih perlu kepada istighfar. Kita kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nak sebab tu ulama buat. Nak lepas semayang sunat istighfar, beristighfar pada Allah Ta'ala. Nak dan istighfar yang sekali kena disusuli dengan istighfar yang kedua. Itu istighfar kita. Terkadang istighfar kita ni dak ikhlas. Saja-saja sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tapi hati ingat lain. Allah astagfirullahalazim, ada benda macam-macam. Dak apa ni dak betul-betul, mana hati ni dak betul-betul tupu. Dak istighfar astagfirullahalazim, hati dak betul-betul teriak depan Allah Taala. Kena susuli. Terkadang dak ikhlas, nak istighfar dengan ikhlas pula. Betul-betul kita berikhlas, betul-betul kita menyesal dengan dosa kita, betul-betul kita menyesal dengan semayang kita buat ni terlalai dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala beri perubahan dalam semayang. Sebab itulah istighfar kita kena disusuli dengan istighfar yang kedua. Dan kafarah bagi menyempurnakan. Mana kafarah? Dengan ibadat-ibadat lain. Mana ibadat-ibadat sunat? Ibadat-ibadat sunat lain, mudah-mudahan dengan ibadat yang kita buat sana itu, mana boleh menampungkan ibadat kita hak kita semayang ni, hak fardu. Sebab tu adanya semayang sunat ni lah. Mana tujuan nak tampung, kalau sekiranya mengharapkan mudah-mudahan semayang kita Tuhan terima. Tak mengharapkan supaya Allah Ta'ala terima ibadah solat kita hak kita buat ni. Habis tu. Dan apabila hatimu telah hadir, maka jangan engkau lupa membaca iqamah, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendiri. Mana sebab tu setengah daripada amalan, mana nak mudahkan supaya hati kita tak was-was sebelum sembahyang sunat baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Supaya hati kita tak was-was, tak dihindarkan diri daripada was-was syaitan. Orang panggil was-was syaitan lah. Syaitan ada was-was. Allahu akbar, masuk dok lagi takbir ni, nak betul dok lagi ni, habis syaitan macam-macam. Panggil dia godeh dalam hati tu. Batu sunat kita baca mana qul a'udzu birabbin nas, sebelum daripada sembahyang, supaya mudah-mudahan ini ulama mengatakan mudah-mudahan terhindar daripada was-was syaitan. Dan apabila hatimu telah hadir, hati dia ingat dah kita nak sembahyang ni. Sebab itulah sembahyang kena ingat habis segala rukun sembahyang. Dan dia kena tahu, boleh membezakan hak mana fardu dan yang mana hak sunat. Boleh beza. Dan lagi pula dia tak i'tikad, dia tidak i'tikad, kata sunat i'tikad, sunat tu sunat dan hak fardu tu fardu. Pegang dalam diri dia hak sembahyang tu, orang panggil rukun sembahyang. Maka bila hatimu telah hadir, dah hadir dan hati ingat dah pada Allah, ingat kata kita ni sedang menghadap Allah Ta'ala, dah ingat bahawa kita ni duduk depan Tuhan dah ni. Lain sebenarnya anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau buat ibadat, engkau semayang seolah-olah engkau duduk melihat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala duduk depan, berasa Tuhan ni dekat dengan kita, depan hati kita. Fa illam takun tarah fa innahu yakun, kalau sekiranya tak berasa gitu, maka tahulah bahawa Tuhan ni sentiasa memerhatikan kamu. Kalau tak berasa kata Tuhan ni, baik kena ingat Tuhan ni sentiasa memerhatikan, dan Tuhan ni tahu benda hak duduk dalam hati ni. Sebab tu ulama kata setengah daripada nak dapat khusyuk dengan tadabbur, nak tadabbur makna bastihah, nak apa menunjuk kebesaran alhamdulillahirabbil alamin, nak bermula puji itu bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Dialah memerintah alam ini.
Nah, alam apa dia? Masih wallah barang lain Allah Taala semua sekali. Sama ada bumi, langit, nah segala isi bumi, ada segala planet-planet semua milik Allah Taala belaka. Tak ada langsung milik kita. Situ mari kosong. Tak puas lemah dengan Tuhan, berharap pada Allah Taala. Nah, situ lama kelamaan berasa besarnya Allah Taala, lama-lama jadi berasa rindu. Nah, berasa sayang kena Allah Taala. Sebab tu kalau orang kenal betul-betul seseorang, dia kenal betul-betul, dia tahulah perasaan lagu mana, kasihnya lagu mana, rindunya lagu mana bila dia kenal orang tu. Tapi kalau orang kenal, ceritalah siapa Z pun ada benda biasa ya. Tapi kalau orang kenal dak siapa Z, baru muka cerita sikit je boleh ingat habis dah benda sejarah dia dengan orang ni, kebaikan dia. Maka itulah dia kata, apabila hatimu telah hadir, maka jangan kau lupa baca iqamah, walaupun kalau engkau hanya semayang sendirian. Dan katanya apabila hatimu hadir, wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil ummati Muhammadin, Allahumma selamat. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.